الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan jika berkahwin, ia muka surat 45 bawah sikit dah. Dan jika berkahwin ia seorang puai tu, dia dalam iddahnya, iddah puai tu berkahwin dengan kahwin yang fasik, yang tidak sah. Seperti selepas nikah tu nyata bahasa ada anak, ada pada suami dulu tu. Tu nikah fasik masalah. Dan tiada ketahui padahal tiada diketahui oleh suaminya. Suami mana? Yang kedua tu. Mana hak bini, hak nikah, hak suami, hak nikah dalam nikah yang fasik. Tiada tahu oleh suaminya yang kedua itu lagi dalam iddah. Dia tak tahu. Kita tak tahu lagi, jenis lagi isteri itu dalam iddah, agak dalam iddah. Dia tak tahu tak dalam iddah lagi. Itu mana gitulah. Tahu keduanya lagi dalam iddah. Mana tak tahu tak dalam iddah lagi. Ingat habis dah. Tiba-tiba maka beranak. Jadi beranak isteri tu. Beranak bagi masa yang patut. Mana beranak pada masa yang patut. Daripadanya yang kurua tu. Mana suami kurua tu. Mana beranak bagi masa yang patut, jadi patut ia anak tu. Patut daripadanya pada yang kedua dah. Mana boleh dia tengok masa tu, boleh jadi hak dia dah. Boleh hak dia. Boleh jadi hak dia. Boleh jadi hak suami yang kedua tu. Tengok masa tu mungkin juga. Contoh katanya beranak 6 bulan, 7 bulan masalah. Boleh jadi hak dia. Kalau kurang padanya 6 bulan tu, yakin nak bagi hak dia. Mana yang patut juga boleh jadi juga. Tapi tak cerak dah. Kalau gitu jawabnya nasihat dihubungkan. Jadi anak itu bagi suaminya yang keduanya itu. Mana bin suami yang kedua lah. Suami bagi tu tadi, bin kepada yang kedua kerana mungkin hak dia. Hakikat asal pada Allah lah. Boleh jadi hak suami dulu anak tu. Tapi kalau mungkin maka dibangsakan, dibinkan anak itu kepadanya suami yang kedua. Suami yang kedua. Atau beranak pada patut, mana pada masa yang patut bagi suaminya perempuan yang pertama juga. Ini tengok masanya, anak ni hak yang pertama ni bukan hak yang kedua dak. Tengok patut tanya baru 5 bulan nikah, hak yang kedua 5 bulan beranak. Dah. Patut hak dulu. Dan tiada patut bagi suami yang keduanya, padahal tidak patut. Sepertinya lah kurang pada 6 bulan. Jawabnya maka dihubungkan jenis anak itu bagi suami yang pertama, gitulah. Kita tengok mungkin je. Atau beranak pada masa yang patut bagi keduanya, boleh jadi belaka. Keduanya iaitu yang pertama dan yang kedua tu. Boleh jadi. Munasabah belaka. Hak ni pun 6 bulan. Hak ni pun apabila 6 bulan tu boleh jadi hak dulu lagi. Mungkin belaka dua-dua. Kerana haji pertama pun ilahnya sebanyak-banyak mengandung adalahnya 4 tahun. Lepas tu tak lebih daripada 4 tahun je lah. Boleh jadi ihtimal. Dilentangkan maka dilentangkan kepadanya qaif, mana dia lentangkan, mana di riwayat dah. Dicerita kepadanya qaif. Gapo qaif? Iaitu qaif orang yang tahu melihat akan rupa anak. Siapa itu yang patut, yang hampir rupanya rupa anak tu daripadanya dua suami tu. Ini qaif. Mana orang pandai ahli khibrah lah. Ahli khibrah orang pandai tengok cemel orang. Cemel orang, mana orang ni patut tanya lebih cenderung kepada siapa dia, anak tu.
Kalau kitanya tengok muka, demo ni dak, dia tengok kaki. Di antaranya Tok Guru Amo awak bomel. Dia katanya ahli qaif ni dia tengok kaki tumit. Tengok tumit, tengok ibu kaki gitulah, muka dak, muka tu boleh jadi. Dan warna dak. Sebab warna tu zaman Rasulullah tu ada seorang sahabat tu Maika ada, dia tanya, "Ya Rasulullah, ini bukan anak saya ni. Kerana bini saya pun tak putih mana, saya pun tidak putih. Tapi anak apa putih?" Rasulullah kemudian Rasul menkiaskan masalahnya kambing. Tengok kambing. Bapa merah. Ibu hitam, anak putih. Supaya tu best dah, mana warna tak boleh dihukumkan. Maka kembali pada qaif ni, orang ahli, orang yang tahu macam rupa orang ni. Dia tengok mana yang lebih hampir, mana yang lebih dekat rupanya kepadanya suami itu. Apalagi itu maka dihubungkan, sebab itu mana dihubungkan oleh qaif itulah. Atau oleh Tok Qadi itu bagi mereka yang dihubungkan oleh qaif. Kalau itu maka dihubungkan anak itu oleh Tok Qadi atau kita bagi mana kepada mereka, kepada suami yang dihubungkan oleh qaif itu lah. Kalau qaif kata ni hak yang tamu ni, ni tamu. Kalau kita ada hak ni nampak mai hak yang kedua ni, lebih cenderung dah mai yang kedua, tak ada yang bagi hak tamu dah. Ni hak dia. Kembali ahli kifrah, ahli khibrah qaif. Dan jika kesemaran baginya bagi qaif ada, qaif pun tak tahu juga kesemaran. Tadi hubungkan keduanya, ya boleh jadi belakang. Anak dua wanita sini dia kata gitu. Kalau gitu maka dinantikan jawab. Kalau ia kesemaran dia tak jelas ataupun dia hubung belakang. Tanya ayah anak demo ni belakang dah dua orang ni kali ni. Pelik ni. Dah. Kalau gitu maka jawabnya dinantikan hingga balik anak itu, tunggu balik dulu. Sebab kecil lagi kita tak ada nak perasa baru anak. Tunggu sampai balik dulu. Lepas tu apabila sampai balik maka diikut barang dibangsakan oleh anak itu. Maknanya diikut mana diturun anak lah. Anak tu dia nak kepada siapa dia. Dia nak hak yang pertama ke hak yang kedua, tengok pada anak, serah pada anak lah. Diikut barang dibangsakan oleh anak itu, mana anak tu bangsa pada siapa dia. Wallahul muwaffiqu lis-sadadi. Allah yang memberi taufik pada yang betul lah, sadad. Habis far'ani al-awwalu fi tadakhulil iddati tadakhul. Masdar. Ini dua fara', ini dua cawangan, dua masalah. Yang pertama, bermula yang pertama badal. Yang pertama pada menyatakan masukkan iddah. Bagi tadakhul. Dua iddah masuk satu. Tadakhul. Buat jadi satulah. Lepas lagu mana cara dia? InsyaAllah depan. Maka apabila wajib bagi perempuan dua iddah. Jadi apabila wajib bagi, mana wajib atas perempuan itu dua iddah, wajib oleh dua iddah bagi orang yang seorang juga. Orang seorang lah. Mana suami seorang, bukan suami dua orang. Dua iddah tapi suami seorang. Lain pada suami dua orang. Bagi orang yang seorang juga, jenis yang satu, maknanya iddah jenis yang satu. Hak iddah tu jenis maknanya tu bagai yang satu. Bagai satunya. Mana hak tulah lah. Yang hak tulah jenis yang satu, mana jenis tulahnya. Di sini mana jenis yang satu, maknanya iddah tu jenis satu. Misalnya tengok misalnya. Kita nak tahu jenis tu mana orang ke, maknanya seorang, ada orang yang seorang juk, jenis yang satu. Mana jenis seorang ke, tengok misal dia. Tapi dobeknya maknanya iddah jenis yang satu. Itulah dah. Seperti ia suami tolak akan isteri, tolak bini dia. Kemudian maka ia suami tu botinya mana tak rajak lah wati tu. Pada iddah mana lah iddahnya. Tak habis iddah lagi wati. Yang lain pada bunting. Iddah mana iddah lain sifat. Iddah mana iddah yang lain daripada bunting, iddah lain pada mengandung. Bukan iddah mengandung tak. Kalau iddah mengandung tu ialah wafat, tu beranak. Ni tak. Iddah selain satu. Iddah selain satu. Iddahnya quru' ke, iddahnya ashhur ke. Selain satu. Wati pula takluk dengan jahil akan haramnya. Dia tak tahu kata haram wati. Apalagi tu tolak bini, tak rajak, tak boleh. Wati tu dia tak tahu. Atau ia suami tu mengetahui, dia tahu kata haram. Tetapi dalam iddah rajai, dia tahu kata haram. Tetapi jimu' tu wati tu dia dalam iddah rajai.
dalam iddah raj'i. Mana iddah boleh rajak lah. Dia tahu dah, cuma dalam iddah raj'i. Mana tak habis lagi. Kalau tahu dah lah tu habis iddah dah, atau zina, ni dak. Dia tahu tahrim, tapi ingat ada iddah raj'i ke? Dah boleh ingat iddah raj'i itu. Ya pun gomah lalu dah. Tak rajak dah. Jawab masalah tu nasyah masukkan dua iddah itu masuk sekarang seorang yang samanya. Lepas tu satu jenis. Apa dah? Jenis ini mana iddah yang sama. Jenis yang satu mana iddah jenis yang satu. Tengok misal dia. Tolak, lepas tu dah iddah, boleh iddah je buati. Buati dah iddah yang lain padanya mengandung tu. Apa lagi tu maknanya iddah 3 kali suci pula. Tolak pertama 3 kali suci dah. Lepas tu boleh buati dalam iddah tu maknanya nak iddah pula. Berarti iddah yang jenis yang sama. Sama-sama iddah buati belaka. Jenis yang sama. Masuk dua itu yakni iddah talak dan iddah buati syubhat tu. Dia panggil syubhat apa? Syubhat mazhab. Kerana mazhab kitanya tidak sah rajak dengan buati, kecuali kalau tak salah mazhab Hanafi. Hanafiyah buati itu rajak dah. Tak dengan lafaz dah. Apa yang nak rajak bini jadi tidur ya dah. Tidur itu adalah merupakan rajak dah. Sebab tu mazhab Hanafi sah. Apa yang tidur itu berarti adalah syubhat mazhab. Kita nak hukum rajam tak boleh kerana ada mazhab lain mengatakan ialah boleh. Tapi dosalah mazhab kita. Jangan kita talak jenis samanya kerana talak iddah itu iddah pertama iddah 3 kali suci, lepas tu iddah buati syubhat pun 3 kali suci ke. Jangan jenis yang satu. Ada orang yang satu, seorang suami atau orang yang tula, lain pulanya iddah pun jenis yang sama, iaitu sama-sama kuruk 3 kali suci. Maka dimulai lepas tu apabila masuk maka dimulai iddahnya perempuan itu, kemudian pada buatinya dia buati akan dia lah. Buati akan dia. Maknanya dimulai iddahnya, dikira mulai iddahnya selepas pada buati. Berapa? 3 kali suci selepas buati itu bila 3 kali pula. Lepas tu dan masuklah iddah talak itu dia dalamnya. Iddah talak dulu masuk dalam ni ya. Berarti contoh kata iddah talak dulu je suci dah. Boleh 2 kali dah masalah. Boleh 2 kali dia tak rajak dah lagi tidur. Sama dia tahu tahari atau tidak dia tidur. Tapi tak habis iddah lagi. Baru 2 kali suci. Apabila itu maknanya dia kena iddah yang pertama masuk dalam iddah yang kedua. Bukan maknanya nanti habis iddah yang pertama dulu. Mana sekali suci lagi. Sekali suci baru habis iddah yang pertama, lepas tu 3 kali suci pula dak dia masuk dah. Hak pertama hak lebih lagi tu hak baki tu masuk dia dalam iddah yang kedua. Masuk itu mana bila tak nak bila semula. Tapi bila pun selepas wati lah. Selepas wati mana nak tunggu 3 kali suci. Dah 3 kali suci. Tu pula. Kalau hak yang kedua tu lekat perut, tu iddah. Iddah pun iddah beranak lah. Tak masuk dah tu iddah beranak dah. Pindah panggil. Wis. Dan jika daripada 2 jenis ni misal 2 jenis. Jenis talak beranak pula masalahnya. 2 jenis, mana jenis lain-lain. Talak tu mana jenis 2 jenisnya iddah. Seperti ia suami talak tiada ada butin. Mana hailah tak ada butin, tak ada mengandung lagi. Masa talak tu tak ada mengandung lagi. Kemudian dia butuh jenis kemudian selepas dia talak, butinnya suami akan isi dia dalam iddahnya. Iddah talak tadi tu 3 kali suci tu. Tak ada mengandung lagi. Hak talak tamu tak ada mengandung lagi 3 kali suci. Tengah nak tunggu iddah dia buati. Maka jadi hamil dengan sebab buati yang kedua tu. Mana hamil mengandung kat perut. Dia buati tamu tak lekat perut. Buati yang kedua lekat perut. Orang dah tunggu lama tu. Dak 20 tahun nikah, tak ada boleh anak. Buat cerah, boleh cerah. Tunggu iddah jadi buati dapat anak. Pelik. Situ masalahnya. Maka demikian juga apa dia? Demikian tadi tu. Maka demikian juga bermasukkan jenis antara iddah tu. Masuk tak? Oleh iddah yang pertama tak habis lagi, kemudian dia mengandung, makanya iddah yang pertama tu masuk dalam iddah ataupun pindahlah kali ke. Masuk dalam iddah beranak. Masuk situ dah. Mana tak nak bila sukulah iddah hak talak dulu. 3 kali suci tu. Dia masuk di dalam iddah beranak. Buat ilham dia. Beranak dah.
Dia masuk situ mana tak nak bila suku lah merak masuk tu. Kalau kira pindah dah hak tula tu pindah tu. Pindah iddah tu kepada pindah beranak pula. Dan selesailah kedua iddahnya itu dengan beranak. Habis beranak sebab bila sah dah. Tidak tunggu habis hak dulu tamu, hak dulu lepas tu baru beranak dak. Masuk situ dah selesai beranak. Habis dan harus ia suami tu rajak dulu padanya wadaknya beranaknya. Tak apa. Dulu wadak mana beranak isteri tu. Wadaknya wadak isteri. Sebelum begini beranak boleh lagi. Iddah ni tak apa. Iddah talak, lepas tu dia wati. Apabila wati, pindah iddah ni kepadanya iddahnya beranak. Makanya boleh rajak lagi selama mana bini tak beranak. Boleh lagi. Habis. Dan jika daripada dua orang. Dah. Maknanya saat ni Maqabil bagi satu orang. Lalu dua orang. Mana jika beriddah daripadanya dua orang. Seperti dia talak oleh suami. Kemudian maka watikan isteri itu oleh seorang yang lain daripada suami dia. Wati dengan syubhat. Dah. Syubhat keliru. Disengkanya anak isterinya dengan syubhat. Sebab apa syubhat? Ilat syubhat. Disengka jenis kerana disengkanya seorang tu, orang lain tu. Sengka anak isteri barangkali tak ada lafaz anak. Disengka akan isteri. Akan situ bukan anak dak. Tak salah tu. Dia skor kata isteri dah baik. Mana barangkali tak ada lafaz anak. Atau dia gantikan lafaz akan. Jadi akan isteri. Dua tu. Emo tak ada anak, emonya tukar lafaz anak tu jadi akan. Dia sengkanya orang tu akan isteri dia, ingat kata bini dia. Masalahnya. Ya kita tidur. Pahfah Allahu Akbar astagfirullah. Bukan isteri dia. Itu syubhat. Kalau yakin dah tak boleh dah. Atau wati syubhat. Ini masalah pertama maknanya suami tolak, sepas tolak orang lain pergi setubuh dengan bini dia dengan syubhat. Sebabnya syukur kata anak atau isteri dia masalah. Atau wati dengan syubhat. Mula-mula wati syubhat tak ada nikah lagi. Wati syubhat. Ingat kau bini dia pergi wati. Dia wati, ingat kau bini dia wati. Mula-mula wati syubhat dah. Ini atas padanya tolak tu. Wati syubhat. Kemudian diwatinya pula oleh orang yang lain. Dengan syubhat agak, sama-sama syubhat. Dua orang tina ni syubhat. Orang lain pula. Maka boleh wati syubhat ada iddah. 3 kali suci. Kalau mengandung adalah nak beranak. Kalau tak mengandung 3 kali suci. Kalau putus asa pada haid mana 3 bulan. Kalau kecil pun 3 bulan. Masalahnya tidur. Syubhat. Tiba pun syubhat orang lain pula. Dah. Masuk ke dah tu. Syubhat 2 kali dah. Maka tiada bermasuk-masukkan dua iddah itu kerana jenis orang dua orang. Tak ada. Tak masuk dah. Lepas tu maka dia tafsir. Maka jika ada hamil. Jika dia jika dia hamilnya salah seorang berawati itu. Jika ada hamlu. Jika ada tu ada situ. Jika ada manakala jika dia dapat hamil mengandungnya isteri tu hamil gitu. Hamilnya hamil isteri mengandung. Salah satu daripada wati itu emonya dengan sebabnya wati syubhatnya pertama, emonya dengan sebab syubhatnya wati yang kedua. Ada yang mengandung situ. Lepas tu maka dia dahulukan iddah yang hamil itu. Iddah hamil mana hak lekat perut dulu. Kalau nyata bahasa lekat perut hak wati syubhat yang pertama, tu dia dahulukan, dia utamakan. Iddah mana? Iddah yang hamil itu mana? Iddah suami yang hamil itu, punya hamil tu. Sama ada dulu, sama ada dahulu atau kemudian. Sama dia tu ilahnya hak yang hamil itu yang wati dulu atau yang wati kemudian. Tak kira lah. Kita katanya ialah lekat perut tu yang keduanya. Nak utamakan hal ni. Ataupun yang dulu. Dia wati mula-mula lekat perut. Kemudian apa lekat perut dah orang lagi tidur syubhat pula. Maka diutamakan ilahnya yang punya hamil itu. Sama dia tu ialah yang wati dulu atau yang kemudian. Yang dulu wati lah. Lepas tu maka apabila selesai beranak.
Dah apabila selesai beranak syubhat tu. Dimulai jenis nasihat dimulai pula apabila habis dah dengan iddah yang satu lagi pula 3 quru. Untuk 3 seorang lagi 3. Samanya tu yang satu lagi tu yang pertama atau yang kedua? 3 kalau habis. Dan jika tiada ada keduanya wati, tak ada wati tak? Tidak ada keduanya wati dan jika tiada ada keduanya dua wati itu maknanya tidak lekat perut lah. Tiada ada yang keduanya wati hamil, maknanya tak lekat perut dah wati tu. Kedua tak ada lekat perut berkata maksud dia. Maknanya jika tidak tu hamil dengan sebabnya dua wati tu, tak ada wati tu tidak jadi lekat perut belaka. Jawabnya maka dimulai dengan talak, mulai talak dulu. Maknanya iddah talak dulu. Iddah talak dulu. Hak mana talak? Hak tu dululah. Kemudian maka dimulai pula dengan iddah syubhat. Barulah habis iddah talak dulu, tengok talak iddah. Talak tu iddah apa? Quru ke? Boleh ke? Habis hak tu barulah iddah syubhat pula. Iddah syubhat pun samalah. 3 kali suci ke atau 3 bulan ke tengok. Lepas tu dan harus suaminya itu suami bagi isteri tadi rujuk boleh. Selama ada dalam iddahnya, iddah dia lah, iddah suami tu. Kemudian iddah suami maka boleh iddah dia. Iddah orang tak boleh. Maka manakala ia suami rojak, apabila dia rojak dah, maka putuslah iddahnya perempuan itu. Habis dah. Apabila rojak, habis iddah. Habis dah. Tak bila dah. Tunggu apa lagi. Baik rojak dah. Dan masuk pula. Habis. Dan masuk pula. Dengan iddah syubhat. Apabila iddah, masuk pula. Selepasnya habis iddahnya, mana apabila suami yang pertama. Suami talak. Kemudian dia tidur syubhat. Apabila suami dia tidur tu talak syubhat tapi dia capuk ibarat sini. Tak? Maksudnya gini. Apabila suami tu talak, apabila talak tu nak iddah. Oleh iddah tengah-tengah iddah makanya ialah dia buti syubhat. Kemudian makanya no iddah talak dulu. Kalau bercampur di anak iddah tu talak iddah syubhat maka dimulakan diutamakan didahulukan ialah iddah talak dulu. Lepas tu apabila habis iddah talak dulu 3 kali suci barulah dimula pula. Dia masuk mana dimulai pula dengan iddah syubhat. Iddah syubhat tu selepas tu. 3 kali suci untuknya suami dia, talak, iddah talak. Kemudiannya 3 kali suci untuk iddahnya syubhat pula. Itu maksud gitu. Dan harus suaminya itu rujuk selama ada dalam iddahnya. Itulah. Dan tiada harus mana haram habis. Itulah dan masuk mana mulai pula. Lepas tu masuk pula dah. Masuk pula mana mulai pula iddahnya syubhat tu. Sebab 2 kali. Habis. Dan tiada harus bagi suaminya mengambil kesukaan dengan isterinya. Tak boleh ambil kesukaan, nak peluk, nak apa semua tak boleh. Sebelum lagi selesai iddah syubhat itu tak boleh. Tak ambil iddah syubhat lagi tak boleh dah. Dah. Ni kalau suami tu talak dah. Tak ambil iddah syubhat tak boleh nak. Tak boleh. Tak boleh nak ambil kesukaan tak boleh. Nak ambil iddah syubhat dulu. Al-far'u as-sani bana fara' yang kedua fi hukmi muasyaratil mufariqi lil mu'taddati. Muasyaratil mufariq lil mu'taddati. Mufariq itu suami. Muasyarah masdar. Asyara ya'ashiru muasyarah. Hukmi muasyarah duduk sekali. Mufariq iaitu suami yang ceraikan. Muasyarah lil mu'taddah isteri yang beriddah. Bana fara' yang kedua daripada 2 fara' tadi pada menyatakan hukum sekehidupan, mana sekedudukan. Muasyarah duduk sekali. Suami lah yang bercerai, mufariq. Dengan isterinya mana sekedudukan tak lupa adanya muasyarah. Muasyarah lil mu'taddah bagi isterinya yang di dalam iddahnya, iddah cerai itu. Lagu mana caranya apabila tu kita cerai dah bini. Kemudian makanya tu bini dalam iddah kita nak duduk lagu mana cara duduk. Kita boleh duduk tak? Lepas tu duduk lagu mana cara dia? Sini akan bahakan. Kita duduk sekali dia lagu mana? Maka jikalau sekedudukan oleh suami yang bercerai, sekedudukan mana duduk sekali lah. Sekedudukan muasyarah duduk sekali. Duduk sekali oleh suami yang bercerai dengan isteri yang beriddah raj'iyah, mana yang boleh rajak balik, 1 atau 2. Yang mempunyai aqra' jenis isteri yang mempunyai aqra'. Dengan bahawanya isteri yang masih mari uzur lagi. Aqra' mana suci. Nak panggil suci nak mari uzur lagi berarti dia dah mari uzur dan pula dia dalam masanya boleh mari uzur lagi. Tidak lebih 50 dak.
Kalau dalam kitab ni bau ni maknanya kira tu perempuan yang segenerasi dengan dia tu. Ada setengah tu maknanya semua perempuan. Ada setengah tu ialah sekapung dia ya, lepas dah tu. Tapi lain anas dak je kiranya ilahnya umur 50 ataupun umur 62. Ngada dia mempunyai aqra lagi, berarti masih mari uzur lagi. Atau asyhur dengan bahasanya itu maknanya ialah yang mempunyai asyhur bulan. Dengan bahawa dia tu adalahnya tak pernah mari uzur lagi, kecil lagi, umur 7-8 tahunnya, berarti iddah dia bulan. Ataupun bahasanya dia dah putus asa daripada haidah, itu panggil mempunyai bulan. Kalau gitu ingatlah, ada hak mempunyai suci aqra, ada mempunyai asyhur dan ada mempunyai hamli. 3 kan, atau 4. Yang satunya itu botai beranak iddah tu. Maka tiada lepas iddahnya itu tak lepas. Kalau suami duduk sekali, bilik sekali, makan sekali, tidur makan sekali, rumah sekali, dalam iddah raj'iyah yang mempunyai aqra atau asyhur, maka tidak lepas iddahnya. Maknanya kalau tu beranak tak apa. Kalau beranak dia beranak tak apalah. Ini tak. Aduanya. Mempunyai aqra atau mempunyai asyhur, maka tidak lepas iddah, mana tidak habis iddah. Tak kira dah. Duduk sekali tak kira iddah tu. Kerana apa? Maklum dah dia orang duduk sekali, ia masuk dalam mazin lah. Masuk dalam tempat sekoahnya berlaku benda tak comel. Maklum dah duduk sekali boleh jadi tidur malam-malam. Ataupun ialah bini tak khabar, tok laki masuk tidur. Sebab tu maknanya tak lepas iddah, tak bila. Tetapi tidak harus, walaupun gitu sekalipun, walaupun tidaknya iddah tak habis. Duduk 10 tahun tak habis iddah. Iddahnya 3 bulannya, atau iddahnya 3 kali suci, dah 10 kali suci, tak habis iddah. Kenapa? Kerana duduk sekali. Kalau duduk bilik sekali, makan sekali, tidur sekali, tak habis iddah dia. Dalam hal itu, tetapi tidak harus ia suami rojak, tak boleh. Rojak bila? Kemudian pada selesai kuruk. Jadi habis suci 3 kali suci dah. Ataunya bulannya habis 3 bulan dah. Dia nak rojak tak boleh. Maknanya ialah apabila habis 3 kali suci dah, panggil hakikatnya habis iddah dah. Ataunya 3 bulan habis iddah dah. Tapi pada masalah muasyarah al-mufariq lil mu'tadah, duduk bilik sekali, hukumnya tidak dibilangkan ada. Dan sebab apa? Tidak bila tu, tidak lepas tu, dan sebab apa? Dan sebab nak rojak. Nak rojak tak boleh ya? Ada. Tak habis dah. Dan iddahnya bukan maka tu. Awalnya dan, bukan maka dah. Dan iddahnya, sebab tu bukan maka iddahnya tidak habis. Kemudian selesai kuruk dan bulan, maka iddahnya tidak habis majlis, dan iddahnya tidak habis sekalipun. Mana walaupun dan, sebab tu rajah kan, bukan maka iddahnya tiada habis sekalipun. Jadi dan iddahnya tiada habis sekalipun. Mana walaupun dan tu. Walaupun iddahnya ataupun jika tu. Jika iddahnya, kalau elaknya dan ataupun jika. Ada elaknya jika macam ya. Sebabnya mungkin jika tu dia jin dengan bin tu lebih kurang kan. Dia tu sat tu itu. Dan jika, kalau jika tu macam ya. Maka tu nampak jika tu. Mana jika iddahnya tak habis sekalipun, iddah tak habis lagi. Mana tak habis lagi, tak sekalipun tidak harus rajak tak boleh. Banyak iddah duduk 10 tahun tak habis iddah. Duduk hari gitu, duduk pun hari dah iddah tak habis. Puan tu nak nikah lain tak boleh. Perempuan ini nak nikah hayati lain tak boleh. Kalau nikah hayati tu tak apalah. Nikah hayati tu tak apa boleh. Hak sebab dia hak punya dia. Basahan jika talak bain, tak serupa kalau talak bain ni muqabil tu raj'i. Talak bain atau ada ia isteri tu hamil dah mengandung. Apabila dia talak bain dah, lepas tu duduk sekali, tak apa, bain dah. Dia tak ada bain dah. Bain sugra dah masalah. Talak 3 dah masalah. Ataunya pasakh dah masalah. Atau ada ia hamil mengandung. Maka lepas iddah keduanya, dua perempuan yang bain atau hamil tu, jika duduk bersama-sama dengan suaminya sekalipun, walaupun dan tengok di sini je, jika duduk sekali menama asyarah, duduk sekali, makan sekali, minum sekali, bilik sekalipun, ambil iddah bila apabila beranak. Dah sebutlah talak bain habis. Tetapi sungguh pun tiada harus rajak. Tetapi sungguh pun kata tak harus rajak. Kemudian pada kuruk 3 kali suci tu, atau asyhur mana 3 bulan tu. Tetapi tidak harus rajak kemudian padanya tu. Mana tetapi sungguh pun, mana walaupun lah tak. Walaupun katanya tidak harus rajak selepasnya 3 kali suci dah, atau 3 bulan dah.
Sah ia tolak jenis tetapi sah. Sepatutnya tetapi duduk situ. Kenapa? Sungguh pun tiada harus rojak. Tetapi sepatut tetapi duduk sini. Ya, tetapi dulu. Tetapi sungguh pun tiada harus rojak kemudian pada quru atau asyur. Sah ia rojak hingga selesai idahnya. Jadi bahasa Syekh. Maknanya bahasa tu. Bahasa itu berbeza. Mana tetapi sungguh pun tiada harus rojak kemudian pada quru atau asyur. Sah ia rojak hingga selesai idahnya. Jadi makna kecil itu pun berbeza. Cuma cara ibarat kita dah dengan cara kita lah ni lah. Ada cara ni nak ibarat ini lain sikit. Mana sungguh pun tiada harus rojak kemudian pada quru atau asyur. Sah jenis tetapi tetapi situ. Tetapi sah ia talak hingga selesai idahnya. Boleh kalau rojak boleh. Kalau talak boleh tambah pula. Ya talak satu dah. Kemudian duduk sekali. Kalau duduk sekali idah tak habis. Tak habis lah idah tu. Duduk sekali makan sekali tak habis. Tapi kalau talak tambah boleh. Tambah talak boleh. Sebab tu. Sebab tu tadi mana tidak habis idah tu jadi nasbahnya rojak. Tidak habis idah tu mana nasbahnya nak nikah lain. Tetapi kalau nya talak tambah boleh. Tambah boleh. Ya talak dah. 5 tahun duduk sekali talak dah. So duduk sekali tak ada tidur apa lah. Duduk sekali tak ada tidur apa. Kalau tidur tu zina lah. Ada. Duduk sekali apa sekali. Kemudian maka dia pun ilahnya nak talak pula. Boleh tak? Boleh. Dah sambung talak boleh. 10 tahun duduk sekali. Sekarang sepatutnya ilahnya 3 kali suci dah habis dah. Ni berapa puluh kali dah suci. Duduk sekali, duduk jaga, duduk apa gini. Masalah. Apa lagi tu, sok lelaki pun marah talak satu lagi. Jatuh. Sebab tu mana sah, ia talak hingga selesai idahnya. Selama nak tak ambil idah tu, boleh rojak. Boleh talak. Habis. Ini apa ini ambil kesalahan dia. Apa duduk sekali? Tu mana syarat nak tekir. Jangan duduk sekali. Kalau duduk sekali, idah tak bila tapi talak jatuh. Talak tambah tu. Jatuh pula. Dan jika sekedudukan dengan perempuan yang beridah. Duduk sekali perempuan yang beridah. Duduk siapa dia? Fa'il. Duduk oleh orang yang halak, orang asing. Siapa halak? Tu jawapan sifat likashbah. Yang lain padanya punya idahnya. Lain pada punya idah. Duduk sekali orang jatuh lain, adik ipar dia ke, abang ipar dia ke. Duduk sekali jatuh lain. Bukan hak suami dia lah, hak punya idah tu dah. Maka lepas idahnya, lepas. Habis. Kalau duduk sekali orang lain, habis idah. Kalau duduk sekali hak suami tu tak habis. Dan jika berkahwin perempuan habis. Dan jika berkahwin perempuan yang beridah itu dengan sengkonya perempuan tu sah kahwinnya. Dah ya nikah. Sedangkan dalam idah. Dalam hari itu dia ingat kata bosnya sah nikah ialah idah pun. Kemudian selepas itu mana sengkor itu maknanya dia jahil lah. Dia tak tahu hukum baru masuk Islam masalah. Atau jauh pada ulama masalah. Dia pun ingat katanya boleh nikah dalam idah pun. Mana idah tu wajib. Tapi dia tak kerti mana idah tu tujuan apa dia. Idah tujuan apa dia. Pada syaratnya tujuan dia nak pergi jakin kata rahim tu tidak ada lekat perut. Tiba dia bahawa idah maknanya tu masuk dah polis sekarang idah lah. Lepas tu tujuan apa tak tahu. Lepas tu dia teng orang mari minta nikah. Ya pun nikah je. Dia tak wayak aku tak email, tak wayak demo ni tak habis idah tak habis idah. Dia tak ingat katanya dia tu sah nikah tak apa. Kemudian selepas itu maka dia watinya jadi watikan dia oleh suami yang kedua itu. Yang nikah dalam sengkor katanya susah dalam idah tu. Suami tak tahulah. Atau sama-sama jahil belaka. Maka jadilah putus. Maka jadi putuslah idahnya. Idah perempuan tu. Suami mana dengan suami yang pertama itu. Putus idahnya putus dengan suami yang pertama itu. Bila putus? Daripada ketika wati suami kurang. Habis dah. Idah yang pertama tak bila dah putus dah. Tak nak sambung lah. Idah baru 2 kali suci, dia nikah. Bila nikah, wati ya suami yang kurang. Putus dah. Hak tamu tu tak bila dah. Tak nak tai. Kalau tak wati lagi nak tunggu. Kalau tak wati lagi maknanya tak sah dah. Cina yang menghina pasah. Tapi kalau dah wati dah, putus yang pertama. Hak tulah ni lepas dah ni. Hak tulahnya. Hak dulu pun ada sebut dah. Syarat sebut 2 kali. 2 kali dah ni dah. Apa sebabnya dalam kitab ni dia rojok kitab banyak. Dia kalau kitab sos ni dia rojok kitab banyak ke? Apabila rojok kitab banyak ada sebut dah dulu. Lepas tu nampak dalam kitab lain sebut pula. Gitulah. Bahagian. Jadi mukarrar. Itulah dah tu. Putus pertama tak bila dah. Mana idah tu dah nak bila sebab tak adil lah. Bila situ. Dan jika rojak oleh suami akan isterinya yang sudah tolaknya. Ada rojak balik oleh suami akan isterinya yang sudah tolak dah.
tiada hamil baginya, maknanya itu tolaknya tiada hamil, mana tidak lekat perut bagi isteri, mana isteri tak ada lekat perut. Hak tolak tapi tak ada anak dah, tak lekat perut, tak mengandung dah. Kemudian maka dia tolaknya pula, dah. Dia tolak rajuk. Sepah rajuk tolak pula, tapi tak ada lekat perut dah. Perangai manusia gitulah. Lepas tolak tu nyesal, Allah saya. Bawa rajuk balik, perangai pula, tak boleh hidup pula. Perangai dah balas pula. Dah tak boleh balas pula. Ni bersihat tak laki kuat cemburu masalah. Tak laki kuat cemburu ke, atau bini kuat cemburu ke, atau bini buat perangai ke, tak laki buat perangai, tak boleh hidup pula. Rajuk dah tak sedia pula. Cerai pula. Maka hendaklah dimulai iddahnya mula dah. Apa iddah dah dulu, tak habis lagi iddah. Boleh 2 kali dia rajak balik. Dia rajak balik maknanya nikah pada asal dia. Apa lagi tu dia cakap, "Hanoi bilih mula iddah tu." Dia kata, "Iddah dah baru ni boleh 2 dah." Tak. Nak iddah semula. Kerana apa? Kerana tolak yang kedua. Nak iddah tolak yang kedua lah. Tolak pertama dak dah. Kerana rajak dah. Jika tidak ada watinya sekalipun, mana walaupun tak ada watinya sekalipun, mana iddah tu yang kedua, tak ada wati sekalipun, mula semula dah. Tak ada wati yang itu terajak yang kedua tu. Bersalahan jika ada ia isterinya itu hamil. Jadi masa dia tolak tu. Masa dia tolak tu hamil mengandung dah, maka tidak mulai lagi. Masa tolak tamu tu dah mengandung dah. Lepas tu bapa, Allah, bini aku ada anak mengandung. Dia pun nyesal. Bila nyesal dia rajak balik. Rajak balik, mayu perangai lain. Perangai pula. Cerai pula. Maka tidak dimulai lagi. Tak mula dah. Tak nak kata iddah mula apa pula sebab beranak. Sebabnya tu dia mengandung. Tetapi dengan beranak itu lepas iddahnya. Tetapi dengan sebab beranak itu lepas iddahnya. Iddah yang pertama dan iddah yang kedua. Habis dah. Tak mau. Habis. Dan bahagi yang keduanya daripada bahagi iddah iaitu bercerai dengan wafat. Ini bahagi yang kedua. Daripada iddah wafat banyak. Apa dah kita? Sikit lagi dah. Iddah wafat. Ini masalah iddah wafat pula. Bermula iddah wafat itu jika ada ia isteri merdeka. Kalau bini tu orang merdeka seperti kita semua ni, yang tidak hamil, tidak mengandung dak. Kalau hamil lain pula, yang tak ada bagi kat perut dak, tok laki mati. Jikalau belum lagi dukhul sekalipun, mana walaupun tak ada setubuh lagi, nikah pak tok laki mati. Ada nikah pak tok laki mati, tak ada setubuh lagi masalahnya. Naudzubillah lah, ada. Makanya lah iddah dia kena. Khabarnya 4 bulan 10 hari dengan malam mana sekali malamnya. Ada. Ya tarabbas nabi anfusinna arba'ata asyuri wa asyra. 4 bulan 10 hari sekali malam lah. Dan demikian lagi supaya tu juga supaya perempuan yang merdeka tu, jika ada ia mana supaya demikian itu yang merdeka yang tidak hamil tu. Demikian supaya yang tidak hamil tu. Jika ada ia bukti mana hamil kalau lekat perut. Tetapi suami isteri tu yang belum balik. Lekat perut tapi tok laki tak balik lagi, umur 9 tahun 10 tahun. Tak balik lagi. Kalau tak balik sini mana gini? Tak balik itu maknanya tak mai air mandi lagi. Tak keluar air mandi lagi. Dan maksudnya umur dia baru 8 tahun lebih yang masalahnya. Tapi lekat perut. Dah. Dia puting mari mana? Tok laki tak balik lagi. Atau ada suami isteri tu orang yang terpotong punting, maknanya yang terpotong lah. Yang ni maknanya yang tiada zakat. Umurnya suami tu kecil, umur 7-8 tahun. Ada. Umur 7-8 tahun. Tapi bini mengandung. Ataupun ialah suami tu tak ada zakat. Majbub dah. Zakat tak ada. Ni cerita dia ulama dulu. Dia tok qadi tu dia mikul oleh seorang tok laki yang tak ada zakat tu. Dan dia ada 2 bijinya, tak ada 2 biji. 2 biji tak ada, zakat tak ada, panggil mamsuh. Maka iddah itu wajah syabah. Maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari ke, 4 bulan 10 hari dan malamnya. Malam 4 bulan 10 hari itu bila sekali malam lah. Tu dia. Kerana tok laki tak balik lagi. Atau suami itu tak ada zakat, tak ada putih. Maka 4 bulan 10 hari. Bukan mengandung tak? Bukan mana beranak tak? Ini bukan iddahnya beranak tak? Supaya tu. Kerana apa? Kerana bukannya ia. Kerana bukannya suami tu. Ia suami. Ampunnya bunting itu bukan nak dia. Bukan dia ampunnya. Mengandung tu.
Ngandung hak orang lain. Dengan syubhat ke, dengan zina ke, bukan hak dia. Dia bukan hak dia, maknanya tidak beranak dah lah. Dia kena 4 bulan 10 hari dah. Habis. Dan jika ada ia isi sahaya, maka biasanya ia sahaya yang tiada bunting, atau ada ia bunting, mana mengandung, tetapi bukan ia padanya pada zuk. Sebuah hak merdeka supaya cara dia. Hak tapi bukan hak zuk lah. Supaya tak ni. Bukan pada zuk dengan bahawa suami itu yang belum balik, ataupun yang atau yang mamsu, yang majbub masalah. Tu hak tulahnya ibarat lain sikit. Maka ada idah zaujah itu, mana idah sahaya itu setengahnya, ada setengah bagi merdeka tu. Setengah merdeka. Iaitu setengah tu 2 bulan. Dah mana 2 bulan 5 hari dan malamnya. 2 bulan 5 hari. Sekarang 4 bulan 10 hari. Ini 2 bulan 5 hari dah. Dan jika mati suami itu pada hal isterinya itu dalam iddah raj'i. Tok laki mati, bini dalam tolak raj'i. Dah berarti maknanya tolak dah sah. Apa tolak dah sah? Iddah raj'i tiba-tiba tok laki mati pula. Maka berpindah ia isteri kepada iddah wafat pula. Iddah wafat lah. Mula dah tunggu dah iddah raj'i, talak. Satu masalah, kalau talak satu dalam iddah, tunggu iddah dah tok nyata tok laki mati pula. Maka pindah dah kepada iddah wafat 4 bulan 10 hari. Dia panggil pindah ni. Bersalahan mati suaminya padahal ia iddah bain. Kalau iddah bain tu hak pasah masalah iddah. Apabila pasah iddah 3 kali suci ke 3 bulan ke tengoklah dia pasah. Adapun talak 3 dah. Talak 3 pun ada iddah. Dah ada iddah. Tiba-tibanya talak bain dah. Bini tunggu iddah. Apabila iddah tok laki mati, tiada berpindah, iddahnya tak pindah dah kerana bukan suami dia dah mati tu. Hak tadi tak punya dalam iddah tu, apabila dalam iddah raj'i walaupun dah cerai, nama suami lagi separuh nama suami lagi. Kerana apa? Kerana boleh makan pesaka mari lagi. Sebab apa? Iddah wafat. Kerananya ialah apabila tok laki mati, dia dalam iddah boleh makan pesaka. Boleh makan pesaka. Tapi kalau bain tak boleh makan pesaka. Sebab tu tak nak pindah tu pergi pada iddah wafat dah. Kerana bukan tok laki dia dah habis. Dan iddah perempuan yang hamil dengan syarat jika ada hamil itu daripadanya sahibil iddah. Jika ada suami yang mati itu majbub, yakni tiada zakatnya dan ada 2 bijinya. Ya, ada 2 bijinya. Mana tak ada majbub. Majbub maknanya zakat ada tapi 2 biji ada. Dan ada mana tetapi ada 2 biji, itu majbub. Kalaunya mamsuh tak ada 3 tu. Kalau mamsuh tak ada 3, masaha. Ada wamsahu birusikum. Kalau mamsuh habis 3. Kalau majbub zakat tak ada, batil tak ada, tapinya 2 biji ada. Atau maslul, mana yang dicabut. Maslul yang dicabut. Supaya ada saiful maslul. Jadi maksudnya mana tiada 2 biji, maslul. ada batil tapi zakat dan ada zakatnya. Tu maslul maknanya zakat ada, batil ada tapi biji tak ada. Macam-macam naudzubillah ni. Sama ada takmim, sama ada isterinya itu merdeka atau sahaya. Khabarnya dengan wadah hamilnya tu. Mana buat iddah perempuan yang hamil dengan syarat jikalah, tapi hamil pun dengan syarat jika ada hamil itu. Syaratnya hamil itu ampunya sahibul iddah. Itu syaratnya. Kalau hamil itu bukan sahibul iddah, tak kena sini. Ini masalahnya dia perempuan itu ilahnya dia mengandung. Apabila mengandung, tiba-tiba mengandung pula anak itu adalah padanya suami itu. Bukan syubhat ada. Bukan syubhat ada. Bahawasanya ilahnya anak itu pada suami hak cerai tu dah. Maka jawab dia, khabarnya iddah sini dengan khabar bagi iddah perempuan dia. Dengan badak hamilnya atau hamlihi. Ada mengandungnya, yakni dengan beranak lah. Dah. Beranak, apabila beranak habis. Berarti mana sama ada isinya itu takmim pada beranak tu. Mana iddahnya beranak. Takmim padanya badak je. Iddahnya beranak. Sama ada isinya itu merdeka ataunya sahaya, tak kira lah. Bini tu hamba ke merdeka ke, tetap adalahnya iddah dia iddah beranak. Dah. Tapi syaratnya iddah itu dia bangsakan pada suami tu. Kalau iddah orang lain tak lah. Kalau iddah zina atau iddah syubhat tak lah. Tapi mas'alatun jikalau ada seorang itu gaib, ia dan putus khabarnya, tiada diketahui hidupnya dan matinya, wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin.